Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Jannah binti Zulkifli 054789 daripada ISM Usuluddin Semester 3A. Hari ini saya akan membentangkan tentang tajuk Tarikat Qadariyah Naqsyabandiyah yang telah ditugaskan oleh ustaz kami, iaitu Ustaz Muhammad Syaiful Bahri bin Abdullah. InsyaAllah pada hari ini saya akan menerangkan dan membentangkan tentang tajuk yang saya ambil, iaitu tentang Tarikat Qadariyah Naqsyabandiyah yang telah saya menemu bual bersama-sama dengan seorang pengamal tarikat yang berada di Terengganu. InsyaAllah kita mulakan. Jadi kita akan masuk kepada pengenalan kepada tarikat. Yang pertama sekali, kata tarikat adalah diambil daripada bahasa Arab, iaitu perkataan turuk, to, ro, kof. Turuk atau maksud pada perkataan turuk itu adalah jalan. Jadi ilmu tarikat ni ialah satu ilmu ataupun kaedah untuk kita mengenali Allah dan juga untuk kita mendekatkan diri kepadanya. Okay, jadi saya dapat menemu bual seorang daripada pengamal tarikat Qadariyah Naqsyabandiyah yang berada di Terengganu ni. Okay, jadi berikut adalah biodata beliau. Nama beliau ialah Umar Najmi bin Anas. Okay, boleh dilihat di situ di slide kita. Jadi dia adalah seorang pelajar sepenuh masa dan nama syekh ataupun ustaz tarikat dia adalah Prof. Madya Dr. Abdul Manam. Jadi Prof. Madya Dr. Abdul Manam ni ambil pula Tarikat Qadariyah Naqsyabandiyah itu bersama-sama dengan guru beliau yang bernama Abah Anung, yang ni berada di Indonesia, ataupun nama sebenarnya adalah Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin. Jadi lokasi pengajaran Tarikat Qadariyah Naqsyabandiyah ni adalah berada di Pengadam Baru, Terengganu. Okey. Jadi kita masuk kepada Tarikat Qadariyah Naqsyabandiyah. Jadi sebelum ni kita ada pernah dengar pasal Tarikat Qadariyah, ada juga kita dengar pasal Tarikat Naqsyabandiyah. Tapi adakah kita tahu tentang Tarikat Qadariyah Naqsyabandiyah ini? Okey, jadi sejarah dia adalah Tarikat Qadariyah Naqsyabandiyah ni adalah merupakan gabungan daripada dua jenis tarikat, iaitu tarikat yang telah saya sebut tadi, iaitu Tarikat Qadariyah dan juga Tarikat Naqsyabandiyah. Okey, jadi Qadariyah ni, Tarikat Qadariyah ni mengikut jalur Syekh Qadir Al-Jailani. Jadi Syekh Qadir Al-Jailani ni dia mengambil daripada Saidina Ali, dan Saidina Ali pula ambil daripada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW ambil kepada Jibril, dan Jibril ambil daripada Allah. Jadi begitu dia ada turutan-turutan dia. Begitu juga dengan Tarikat Naqsyabandiyah. Tarikat ini ikut jalur Imam Bahauddin Naqsyaban. Dia disambung daripada Imam Bahauddin Naqsyaban ni, dia sambung daripada Saidina Abu Bakar. Dia ambil daripada Saidina Abu Bakar, tapi ada ada peringkat dia kepada Saidina Abu Bakar. Abu Bakar pula ambil daripada Nabi Muhammad SAW, dan kemudian Nabi Muhammad SAW ambil kepada Jibril, dan begitulah seterusnya kepada Allah. Okey. Seterusnya, apakah cara berzikir Tarikat Qadariyah Naqsyabandiyah ni? Okey, jadi cara berzikir Tarikat Qadariyah Naqsyabandiyah ni terdiri daripada dua. Yang pertama, zikir nafi isbat, yang bermaksud berzikir dengan cara suara yang jahar ataupun suara yang kuat. Manakala yang kedua, cara berzikir dia adalah zikir ismu zat ataupun dengan suara yang sir ataupun dengan maknanya perlahan. Jadi pertama sekali, amalan Tarikat Qadariyah ialah membaca zikir dalam bentuk yang jahar ataupun kuat. Okey, jadi macam mana asalnya zikir ni dibaca dengan kuat? Okey, jadi zikirnya adalah kalimah dalam bentuk kalimah la ilaha illallah, dibaca dengan kuat. Okey.
pada asalnya Nabi Muhammad telah mengajar kepada Saidina Abu Bakar tentang satu zikir yang dibaca secara perlahan. Okey, secara perlahan. Kemudian datang Saidina Ali menemui Nabi Muhammad. Saidina Ali menemui Nabi Muhammad. Lalu Saidina Ali bertanya kepada Nabi tentang bagaimana cara untuk menghadirkan perasaan zuk, perasaan zauk. Lebih mudah difahami, zuk ni adalah perasaan asyik ketika kita melakukan ibadah. Maka Rasulullah ajar pada Saidina Ali untuk berzikir secara jahar ataupun secara kuat. Melalui Saidina Ali, maka turunlah sanad-sanad seterusnya kepada Syekh Qadir Al-Jailani pula. Jadi begitulah pada asalnya kenapa tarikat Qadariyah dibaca secara jahar ataupun kuat. Okey, begitu pula dengan tarikat Naqsyabandiyah. Imam Naqsyabandi mengambil sanad tarikat ini dengan Saidina Abu Bakar, iaitu zikir dalam bentuk sir ataupun perlahan, seperti mana yang telah saya cerita tadi. Okey. Jadi melalui dua tarikat tadilah Imam Khatib As-Sambasi menggabungkan tarikat tersebut jadi tarikat Qadariyah Naqsyabandiyah. Jadi bagaimana pula tentang cara berzikir dalam tarikat ni? Dalam temu bual bersama dengan saudara Umar Najmi bin Anas, dia telah mengatakan bahawa kalau kita pergi ke majlis zikir yang dilakukan oleh tarikat Qadariyah Naqsyabandiyah ini, mula-mula sekali mereka akan berzikir secara jahar dahulu, iaitu secara kuat, menggunakan kalimah La ilaha illallah beratus-ratus kali secara dalam suara yang jahar, dalam suara yang kuat. Okey, selepas itu mereka akan sambung pula dengan zikir Naqsyabandiyah, iaitu zikir secara sir ataupun zikir dalam hati. Kalimahnya adalah zikir Allah. Allah, 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 Allah. Dia akan tekan di dalam hati sehingga penuh Allah dalam hati mereka. Jadi zikir Qadariyah Naqsyabandiyah ni, function dia adalah untuk mengetuk pintu hati, kita, bagi hati kita sedar daripada kelalaian dunia. Jadi slide seterusnya adalah tentang sanad ataupun silsilah yang diambil daripada tarikat Qadariyah Naqsyabandiyah. Jadi mari kita tengok. Okey, pertama sekali daripada Rabbul Arba'i wa Mu'ti Kurikubi Allah Subhanahu Ta'ala. Kemudian turun kepada Sayyiduna Jibril alaihissalam. Sayyiduna Jibril turun kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian turun lagi kepada Sayyiduna Ali karamallahu wajhah, turun lagi kepada Sayyiduna Husain, Sayyiduna Zainal Abidin radhiyallahu anhu, Sayyiduna Muhammad Bakir radhiyallahu anhu, turun lagi sehinggalah cuba kita lihat pada nombor 34, turun kepada Syekh Ahmad Khatib Syambas Ibnu Abdul Ghaffar radhiyallahu anhu ataupun Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi. Slide seterusnya pula kita akan melihat kepada kelebihan dalam bertarikat, kelebihan orang yang bertarikat. Okey, pertama sekali, ini berdasarkan pemerhatian saya dan juga dengan rujukan-rujukan lain. Pertama sekali, hati menjadi tenang. Yang kedua, jiwa menjadi tenteram dan terhindar daripada iri hati ataupun perasaan dengki, dan mempunyai adab yang tinggi. Tidak dapat untuk kita nafikan, pengamal tarikat ni, mereka akan merasakan sebuah ketenangan yang hadir dalam jiwa mereka, yang hadir dalam hati mereka setelah mereka menjalankan zikir ataupun amalan-amalan dalam bertarikat. Dalam tasawuf, hati seorang yang sentiasa diisi dengan berzikir kepada Allah digambarkan dengan hati yang hidup, sementara hati yang lalai mengingati Allah dalam berzikir ini digambarkan dengan hati yang mati.
Okay, di akhir kalam, sebenarnya dalam tarikat ni ada banyak lagi lah amalan-amalan ya, yang termasuk suluk, amalan majlis zikir, etika, adab dalam majlis zikir, adab kepada mursyid dan sebagainya. Tapi dalam video kali ini saya hanya fokuskan kepada cara berzikir tarikat Qadariyah Naqsyabandiyah saja. Okay, jadi khulasahnya apa yang saya ambil melalui temu bual bersama dengan pengamal tarikat Qadariyah Naqsyabandiyah yang berada di Terengganu ni adalah perlunya seseorang itu untuk bertarikat supaya dapat membersihkan hati dan juga mendidik jiwa untuk mencintai Allah lebih daripada mencintai dunia dan juga makhluknya. Jadi sebagaimana yang telah kita ketahui melalui dengan amalan zikir, melalui suluk majlis zikir, penghormatan kepada mursyid dan sebagainya, yang telah mereka lakukan ni adalah untuk mencari dan juga untuk mendapatkan ma'rifatullah. Itu adalah matlamat orang-orang yang bertarikat. Apabila sampainya mereka pada kedudukan tersebut, mereka dapat merasai kebahagiaan yang hakiki dengan jiwa yang tenang dan damai daripada hiruk-pikuk dunia. Kerana bagi mereka, Allah sajalah sebaik-baik tempat untuk bergantung tanpa pertolongan makhluk lain. Wallahu alam. Assalamualaikum.